Hai, selamat pagi, assalamualaikum, dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Lama tak buat live noh. Bukan apa, boring dengan COVID duk meningkat di Selangor ni. Anyway, hari ni saya tergerak nak buat live tentang keadaan politik negara kita ni. Dengar khabar untuk mereka yang sudah beberapa minggu ini, berapa lama ini minta Perdana Menteri meletak jawatan. So ada berita gembira lah kepada mereka. Dengar khabar daripada seorang ahli bersatu, iaitu Muhammad Ridwan Mak Yusof, ahli Parlimen Alor Gajah, bahawa Tan Sri PM akan menyembah surat peletakan jawatan kepada Duli Tuanku pada hari Isnin ini. Ini nak kata boleh percaya tu memang boleh percaya, tapi apa-apa pun kita kena tunggu hari Isnin. So soalan saya ialah, apa berlaku apabila Perdana Menteri meletak jawatan? Okey. Pertama sekali, apabila PM meletak jawatan, secara automatik jemaah kabinet dengan automatik telah tamat perkhidmatan, maka mereka semua perlu meletak jawatan lah. Hilang. That means when a Prime Minister resigns, his whole cabinet which was chosen by him also collapses. Nah, that means tidak ada jemaah menteri lagi apabila seorang Perdana Menteri meletak jawatan. Benda ini berlaku apabila 2 tahun lepas Tun M meletak jawatan, ya. Kita ingat. Okey. So, Perdana Menteri meletak jawatan, siapa yang jadi Perdana Menteri baru? Okay, dia ada 2 option. Satu adalah PM yang meletak jawatan mengesyorkan kepada Tuanku untuk membubarkan Parlimen. Okey. Membubar Parlimen adalah kuasa mutlak Duli Tuanku, dan Tuanku boleh menolak cadangan untuk membubar. Benda ini pernah berlaku di Perak dulu. Di Perak waktu Niza mencadangkan untuk membubar, tapi Duli Tuanku Sultan tidak setuju, menolak. Okey. Yang pertama, kalau pembubaran Parlimen berlaku, satu pilihan raya terpaksa diadakan dalam masa 60 hari. Tetapi kalau Tuanku menolak untuk pembubaran Parlimen, maka Tuanku perlu memilih antara salah seorang ahli Parlimen yang pada khidmat Tuanku mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen yang lain. Tetapi dalam keadaan begini, apabila Perdana Menteri resign, Tuanku akan melihat dan memberi option yang pertama kepada Ketua Pembangkang untuk membuktikan beliau mempunyai sokongan daripada ahli Parlimen. Bukan automatik Ketua Pembangkang menjadi Perdana Menteri, ya. Dalam kes ini Anwar Ibrahim, bukan automatik. Kalau Tuanku memberi option kepada Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang, Anwar Ibrahim mesti membuktikan beliau mempunyai sokongan majoriti daripada ahli Parlimen yang lain. Dalam kes ini, Anwar mesti membuktikan mempunyai sokongan daripada 110. Campur beliau 111 simple majority untuk menjadi Perdana Menteri. Sepatutnya simple majority 112, tetapi 2 ahli Parlimen kita telah meninggal dunia. So, kita tinggal dengan 220. So, 50% of that is 110 and simple majority is 111 lah. Okey.
Kemudian, kalau Anwar Ibrahim tidak dapat membuktikan, maka benda ini terpulang kepada hemat dan budi bicara tuanku yang pada baginda ahli parlimen yang mana mempunyai sokongan yang majoriti lebih lah. Banyak. Tuanku boleh buat begini dengan cara yang tuanku buat tahun lepas dengan memanggil setiap seorang ahli parlimen untuk temu dega dan menamakan tokoh yang mereka sokong, dan kemudian tokoh yang mendapat undi majoriti tuanku boleh lantik. Ini hemat tuanku. So ada dua option inilah. Satu, pembubaran parlimen. Satu lagi pilihan melalui tanpa membubar parlimen, memilih MP yang mendapat sokongan. Soalannya sekarang, Anwar Ibrahim katalah jadi Perdana Menteri dengan sokongan ahli-ahli UMNO. Pasal dia sendiri tak ada pun. Dia mesti kena ada sokongan ahli UMNO. Adakah Anwar akan dapat kawal COVID ini dalam jangka masa pendek? Adakah nombor-nombor COVID akan turun? Itu saya tak berani cakap. Kita kena tengok dan lihat. Siapa pun Perdana Menteri baru yang datang, kita kena tengok. Kedua, adakah tidak berlaku kecacatan di mana kalau kita mendapat sokongan beberapa ahli parlimen daripada beberapa parti politik, maka kes-kes mahkamah yang ada pendakwaan ke atas mereka akan digugurkan. Kerana dalam zaman sekarang di mana-mana pun, I scratch your back, you scratch my back lah. I help you, you help me. So, ini pun kita kena tunggu dan lihat. Kita tak tahu siapa, apa, bagaimana. Pada hemat saya lah, pada pendapat saya, semolek-moleknya duli tuanku, walaupun tidak ada dalam perlembagaan, duli tuanku mengisytihad apabila Perdana Menteri meletak jawatan, duli tuanku mengisytiharkan darurat dan melantik seorang ahli parlimen pada hemat baginda yang boleh menguruskan, yang ada pengalaman apa semua, boleh menguruskan pandemik yang ada di kita di Malaysia ini untuk satu jangka masa, bukan forever, cuma untuk satu jangka masa. Dan apabila jangka masa itu tamat, kita panggil, yalah, bila COVID dapat dikawal, baru parlimen dibubar dan satu pilihan raya boleh diadakan. Ini kita namakan Perdana Menteri Interim. Walaupun tidak ada dalam perlembagaan Malaysia, tetapi tuanku boleh melantik seorang ahli parlimen untuk satu jangka masa yang terhad, untuk mengurus dan mengawal keadaan pandemik dan ekonomi negara, walaupun tidak boleh balik kepada keadaan normal yang biasa, tetapi at least pada tahap yang boleh kita iktiraf lah, di mana kadar COVID turun, kes turun dan ekonomi boleh mula berkembang dan maju sikit, boleh bergerak. Pasal untuk to recover totally akan mengambil masa yang panjang. So, itu lagi satu cara tuanku boleh melantik seorang PM interim untuk satu jangka masa yang pendek lah. 6 bulan ke 10 bulan ke, apa yang pada pendapat tuanku berpatutan. So, kedua, Perdana Menteri interim ni tak perlulah melantik banyak-banyak menteri di semua jabatan, kerana ini cuma untuk jangka masa pendek. Just elect the core ministerial posts only. Jadi keadaan negara pun dari segi ekonomi dan duit mata wang pun selamat. So itu satu keadaan yang saya agak rasa
berpatutan lah. Pasal untuk mendapat seorang Perdana Menteri yang betul-betul dipilih oleh rakyat, pilihan raya umum harus diadakan. Kalau cara lantikan begini semua ni, saya ingat mungkin rakyat pun tak setuju. Bukan saya nak kata seseorang itu tidak berwibawa tapi tidak berkelayakan. Tetapi saya rasa seelok-eloknya biar seorang Perdana Menteri dilantik melalui pilihan raya umum dan yang mempunyai sokongan majoriti, iaitu lebih daripada 111. Kan? Kalau kita tengok sekarang, tidak ada satu parti yang mempunyai majoriti. Tidak ada satu parti pun yang mempunyai majoriti. Setiap parti mesti menubuhkan kerajaan dengan bantuan parti-parti lain. Dia sendirinya tidak ada. Walaupun Barisan Nasional sendiri tidak ada kekuatan begitu. Pakatan Harapan pun tidak ada. Mesti ada. Pakatan Harapan bukan Pakatan Harapan. Yalah. Pakatan Harapan sendiri pun tidak ada mencukupi. Mesti mempunyai sokongan daripada Warisan ataupun daripada UMNO. Kedua, saya rasalah orang yang paling layak, pendapat saya personal saya rasa orang yang layak untuk menjadi Perdana Menteri interim ni Tengku Razali. Tetapi walau bagaimanapun dari segi pengalaman dan ucapan-ucapan yang kita tengok, untuk jangka masa yang tertentu, saya setuju kalau tuanku melantik Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Bukan untuk selama-lamanya, jangan salah anggap. Cuma untuk mengawal pandemik dan memulihkan ekonomi. Untuk satu jangka masa, 6 bulan ke, 10 bulan ke, 8 bulan ke. Dan tuanku di sana untuk monitor. Kerana Perdana Menteri interim ni tidak mempunyai sokongan daripada majoriti, so tuanku boleh anytime boleh minta dia untuk resign. Untuk menunjukkan bukan resign, tuanku tak boleh buat macam tu, tapi tuanku boleh minta Perdana Menteri interim untuk tunjukkan sokongan. So saya rasa Datuk Seri Najib satu calon yang layak untuk menjadi Perdana Menteri interim. Kalau kita nak ungkit benda-benda lama, tunjukkan saya satu orang yang bersih daripada 222 orang yang kita kenali. Janganlah. Yang lama lupakan. Kita nak seseorang yang boleh buat kebaikan. God forgives those who repent. So we don't have to be better than God and not to forgive. It's time to forgive. Allah pun, Tuhan pun mengampuni orang yang bertaubat. So kita jangan jadi lebih daripada Tuhan untuk tidak mengampuni dan memaafkan orang. Ya, kita sendiri pernah lakukan kesilapan. Ya, Datuk Seri Najib didapati untuk satu kesalahan bersalah, tapi rayuan masih berjalan. Datuk Seri Najib masih bebas dan tidak menjalankan hukuman di penjara. Jadi bagi saya, Datuk Seri Najib layak untuk menjadi Perdana Menteri interim. Dan Datuk Seri kena buktikanlah untuk mengawal pandemik dan memajukan ekonomi negara lah. Itulah sedikit sebanyak pendapat peribadi saya untuk tentang perletakan jawatan Perdana Menteri kita yang mungkin saya selagi benda tu tak official, saya tak mau buat andaian. Jadi tapi 99.99% Tan Sri Muhyiddin akan mempersembahkan surat peletakan jawatan esok lah pada tuanku. Tapi masih belum 100%. Apa-apa boleh jadi dalam masa 24 jam. Kurang daripada 24 jam. Anything can happen. So anyway, kalau Tan Sri meletak jawatan pun, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada
khidmat Tan Sri sebagai Perdana Menteri selama 15 bulan. Walau apapun, Tan Sri telah cuba sedaya upaya, tetapi apa kendaya, dalam politik ni there's no one champion kan. Dia perlukan tiang. Saya pernah baca satu buku di mana ketua menterinya kata bahawa kerusi yang dia duduk terbentuk dengan 4 kaki daripada 4 golongan yang berlainan. Kalau satu golongan tarik sokongan, patah kerusi, tersungkuk dia. So begitulah, Perdana Menteri mesti mempunyai sokongan daripada semua ahli parlimen, majoriti ahli parlimen. Apa-apa pun, saya mengucapkan terima kasih atas perkhidmatan Tan Sri selama 15 bulan sebagai Perdana Menteri, dan semoga berjaya. Dan apa-apa pun, terimalah yang seadanya dengan asam garam lah, secubit garam with a pinch of salt lah. Dan sekian, terima kasih. Dan kalau ada apa-apa boleh komen, tanya di bawah, saya boleh menjawab. Dan kalau soalan bodoh saya takkan jawab. Banyak orang suka tak mau tanya kenapa Tengku Razali, kenapa Rafidah Aziz tak boleh. Itu soalan bodoh. Saya dah beritahu banyak kali dah. Kenapa Tan Sri Rafidah Aziz tak boleh? Kenapa orang di luar ahli parlimen tak boleh? Lepas tu kalau orang kata, oh ini Malaysia boleh, semua boleh. No. Certain things tak boleh tu tak boleh lah. Semua orang kata Tan Sri takkan letak jawatan. Certain thing bila dia terpaksa buat, dia akan buat lah. Jangan buat andaian. Anyway, terima kasih. Sehingga jumpa lagi. Mungkin esok lah. Esok saya buat lagi satu video. Kalau ada berita baru malam ni, saya pun rasa sihat sikit. Keadaan kesihatan okey sikit. Tu yang saya buat video. Kalau tidak nak buka suara pun tak boleh. Alright, baik. Anyway, sebelum pergi, orang Perlis apa khabar? Hampa jaga-jagalah tu saya dine in lah. Kan? Kes daripada 0, 1, 2, 3 naik sampai 50. Kejadah hampa ni. Elok-elok negeri hampa ni COVID clear, hampa pergi buat lagi. Alright, orang Perlis, jaga diri, all the best.